Bajet 2023, Kementerian Sumber Manusia usul dana tambahan untuk perlindungan keselamatan suri rumah. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bersama saya Izzuan Saman dalam Berita Tengah Malam. Kerajaan akan memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di beberapa negara dibawa pulang ke tanah air dengan selamat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan usaha sedang giat dilaksanakan melalui pelbagai saluran bagi menangani isu tersebut. Jelas beliau, kerajaan prihatin dan mengambil serius mengenai nasib rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa negara seperti Laos, Myanmar, Thailand dan Kemboja. Pada masa sama, rakyat Malaysia dinasihat agar sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan tawaran pekerjaan di luar negara. Kesahihan tawaran kerja di luar negara itu perlu disemak melalui Wisma Putra bagi mengelakkan diri menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan. Beliau mengulas isu yang disuarakan Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC dan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO. Dalam pada itu, isu berkaitan sindiket penipuan kerja melibatkan rakyat Malaysia di beberapa negara ASEAN akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad menegaskan kerajaan memandang serius mengenai isu berkenaan. Perdana Menteri telah mengarahkan saya untuk melihat perkara ini secara lebih mendalam dan saya berterima kasih kepada beberapa NGO yang diketuai oleh Tan Sri Musa Hassan dan juga Datuk Hisham, sehingga kita rasa terpanggil untuk membawa perkara ini dalam mesyuarat Kabinet esok. Perkara-perkara yang melibatkan individu-individu yang terdiri daripada pelbagai etnik, mereka semua rakyat Malaysia, perlu diambil perhatian dan pendekatan yang serius. Saya kuat berpendapat perkara ini akan dapat diselesaikan secara lebih holistik pada esok hari lah, bila dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, kerajaan melalui Wisma Putra bekerjasama rapat dengan negara terlibat namun menghadapi sedikit kesukaran melibatkan Myanmar. Petronas akan menaikkan 2 kategori allowance untuk pelajar di bawah tajaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tajaan yang akan memanfaatkan lebih 2,267 pelajar itu berkuat kuasa serta-merta. Pertama, kenaikan allowance buku dan peralatan belajar daripada RM1,000 kepada RM1,500 untuk pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Yang kedua, pelajar yang baru menerima penajaan PESP, Allowance Induksi, Onboarding Allowance, akan dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000. Kenaikan kedua-dua allowance ini mengambil kira kos tarikh hidup yang semakin tinggi dan bantuan ini diharap dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa, seterusnya memudahkan proses pembelajaran pelajar. Beliau berucap pada majlis penyampaian anugerah program penajaan pendidikan Petronas PESP di Ibu Negara.
Kerajaan perlu memberi tumpuan khusus kepada cabaran revolusi industri 4.0 terutama dalam melahirkan modal insan dan bakat berdaya saing dari segi digital. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, ia antara 10 usul baharu kementeriannya yang dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan melalui bajet 2023. Kita perlu melahirkan modal insan yang kompeten dari segi digital talent. Maka lebih fokus kepada reskilling, upskilling dan cross. Jelas beliau, pihaknya turut mengusulkan bajet tambahan diberikan bagi jaringan keselamatan untuk membantu suri rumah tangga. Ramai masa PKP menghadapi masalah apabila suami sebagai sole breadwinner tak ada pendapatan dan isteri menghadapi chronic diseases, dialysis dan sebagainya, tak ada bantuan, tak ada jaringan keselamatan. Maka dengan persetujuan kementerian ini, Jemaah Menteri, kita akan melaksanakan jaringan keselamatan untuk 150,000 suri rumah tangga bagi tahun ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Perhimpunan Keluarga Kesatuan Sekerja se-Malaysia 2022 di Shah Alam, Selangor. Hasrat kerajaan untuk mempercepatkan pelaksanaan infrastruktur 5G menunjukkan hasil yang positif setelah hampir setahun pembangunan rangkaian borong tunggal SWN dijalankan oleh Digital Nasional Berhad DNB. Sehingga Ogos tahun ini, lebih 2,100 tapak 5G telah beroperasi dan liputan 5G telah mencecah 33% di kawasan berpenduduk di 8 buah negeri serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, dalam satu kenyataan, pihaknya menyasarkan 36% liputan dapat dicapai akhir tahun ini. Beliau turut optimis sasaran 80% liputan di kawasan berpenduduk pada akhir 2024 mampu direalisasikan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Digital Nasional Berhad DNB secara aktif mengadakan sesi libat urus bersama pihak-pihak berkuasa negeri, kerajaan tempatan dan pemegang taruh yang terbabit. Menerusi sesi libat urus ini, isu-isu dasar telah dapat ditangani segera dan pelaksanaan rangkaian dipermudahkan. Sementara itu, Tan Sri Anwar Musa memaklumkan Sarawak dijangka menikmati capaian internet menyeluruh menjelang tahun 2024 di bawah program Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2. Katanya lebih 80% kawasan di Sarawak kini mempunyai liputan di bawah program Jendela Fasa pertama yang bakal selesai hujung tahun ini. Dan kita juga akan sedang berunding untuk meningkatkan penggunaan satelit di Sarawak kerana terdapat lebih kurang 600 lagi lokasi yang telah dikenal pasti untuk kita menggunakan teknologi satelit. Ini sebagai pilihan terakhir walaupun agak mahal dan ini perlu dilakukan kerana dasar kita ialah di akhir Jendela 2 kita mahukan ke semua kawasan berpenduduk termasuk di kawasan terpencil di pendalaman juga harus mempunyai ketersambungan perkhidmatan jalur lebar. Tambah beliau, capaian internet memerlukan tempoh yang panjang untuk dilaksanakan kerana terdapat beberapa kawasan tidak mempunyai jalinan fiber optik. Justru teknologi satelit diperlukan termasuk penambahan menara telekomunikasi baru di beberapa kawasan terlibat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM sudah menerima 350,000 permohonan bagi pakej peranti siswa Keluarga Malaysia Fasa 1 dan 2. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata daripada jumlah itu, 7,400 permohonan sudah diluluskan bagi pelajar di Sarawak. Katanya, KCOM turut menyasarkan 80% pengagihan peranti kepada pelajar dapat dilaksanakan sebelum penghujung November tahun ini. Jadi sementara IPTA dan IPTS yang kebanyakan bermula sesinya pada bulan Oktober, jadi sementara sampai ke bulan Oktober, Politeknik, IPG yang sememang telah pun memulakan program dan pelajar sudah berada di kampus, kita akan turut mendahulukan IPG dan juga Politeknik dan sebagainya.
Kuncinya saya berharap sebelum akhir tahun, menjelang akhir bulan November, kita harap kurang-kurang 80% pelanti telah dapat disampaikan kepada semua para mahasiswa dan mahasiswi. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan peranti siswa di Kuching. Terdahulu berucap pada majlis itu, beliau berkata bagi fasa pertama di Sarawak, penuntut Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Batu Lintang dan IPG Kampus Tun Abdul Razak merupakan penerima peranti terawal bagi kategori IPG. Pada majlis itu, seramai 411 pelajar menerima peranti tersebut dalam sesi pengagihan peringkat Sarawak yang bermula hari ini. Selama ini memang ada laptop tapi memang dibeli secara sendirilah. Tablet tiada. Alhamdulillah dengan adanya tablet ini dia boleh membantulah sebab laptop yang ada sebelum ni dia tidak begitu baiklah. Jadi dengan adanya peranti siswa yang baru dia boleh sedikit sebanyak membantu untuk kerja kursus yang diberikan. Saya rasa membantu sebab kadang-kadang laptop ni dia tidak fleksibel membawa ke mana-mana. Jadi tablet ni kan dia lebih kecil. Jadi lagi fleksibel untuk bawa contoh ke kuliah ataupun mungkin ada program-program. Thank you kepada governor sebab ini proses senang untuk bawa sebab dia lebih ringan. Sebelum ini saya tidak terfikir untuk dapat tablet sebab tak mampu beli. Setakat 14 September, sebanyak 105,665 permohonan peranti siswa telah diluluskan. Pemborong dibenarkan menyimpan stok bekalan makanan lebih 30% daripada biasa sebagai persediaan musim banjir yang dijangka melanda hujung tahun ini. Selain pemborong, pengilang dan peruncit juga boleh menyimpan melebihi kuota bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Kita membuat pemantauan rapi di seluruh negara kerana kita mendapat makluman daripada meteorologi bahawa banjir kali ini dikatakan mungkin lebih teruk daripada yang lepas-lepas. So kita mengambil tindakan proaktif dengan yang pertama kita pergi cek kedai-kedai pemborong di seluruh negara. Kita ada kedai pemborong kita pasti di seluruh negara dan kita benarkan mereka ini menyimpan stok 30% lebih daripada biasa. Terdahulu, KPDN HEP menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menghadapi musim banjir. Jawatan kuasa itu sudah merangka pelan tindakan khusus untuk memastikan bekalan makanan mencukupi ketika banjir. Monsun Timur Laut dijangka melanda negara bermula pertengahan bulan November ini sehingga Mac tahun hadapan. Namun begitu, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berpendapat masih terlalu awal untuk meramal situasi sebenar, malah ramalan itu tidak bermakna bencana banjir berskala besar akan berlaku. Kesannya bergantung pada banyak faktor, misalnya sama ada hujan yang jumlahnya hampir sama tu turun dalam tempoh yang singkat atau tempoh yang panjang. Setakat ni ramalan kami yang akan kami keluarkan ataupun amaran hujan lebat putusan yang kami keluarkan tu biasanya seawal 3 hari ke hadapan saja. Jadi kalau seminggu tu agak sukar untuk dikeluarkan, apatah lagi sebulan 2 bulan yang akan datanglah. Selain pemantauan berterusan dan kerjasama dengan agensi-agensi berkaitan, radar cuaca juga dipasang di kawasan-kawasan tertentu. Setakat ini sebanyak 14 radar cuaca dalam penggunaan dan jumlah ini akan ditambah sehingga 19 radar pada awal Januari 2023. Beliau ditemui selepas program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Masih ramai pekerja domestik di Melaka tidak didaftarkan dan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menurut Pengarah Perkeso Melaka, Abdul Razak Omar, menurut rekod Perkeso Negeri, hanya kira-kira 300 majikan daripada keseluruhan lebih 3,000 majikan yang menggaji pekerja domestik di Melaka mendaftar dengan pihaknya. Namun daripada jumlah yang mendaftar, hampir 100 majikan tidak mencarum untuk pekerja mereka mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-Akta 4 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan Akta 800. Ada juga yang telah membuat pendaftaran kepada Perkeso tetapi terus lenyap begitu
tidak membuat caruman. Ini saya observe lebih kurang ramai jugalah, bukan 1/4 daripada majikan yang bersikap demikian. Dan pada majikan-majikan seperti ini, saya harap mereka tampil ke depan. Mereka janganlah hilang seperti itu saja lepas buat pendaftaran disappeared. Beliau turut menggesa kira-kira 20% lagi pekerja di sektor gig untuk segera mencarum dengan perkeso di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri SPS 2017-Akta 789. Beliau ditemui selepas menyampaikan faedah perkeso kepada waris penunggang penghantaran makanan Allahyarham Muhammad Alif Bakar yang maut kemalangan di Tanjung Bidara, Masjid Tanah 3 September lepas pada program perkeso prihatin di Felkra Ramuan Kecil, Lubuk, China. Polis berjaya merampas 236.88 kg dadah jenis syabu bernilai 8.53 juta ringgit menerusi serbuan yang diadakan 17 September lalu. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur DCP Datuk Yahya Othman berkata serbuan berasingan melibatkan 3 lokasi di Kuala Lumpur, Perak dan Selangor. Hasil serbuan 7 lelaki warga tempatan berumur di antara 24 hingga 47 tahun turut ditahan. Hasil daripada 7 tangkapan kepada suspek yang kita tangkap ini, 4 daripadanya mempunyai rekod lampau dalam penglibatan jenayah dan dadah, dan yang lain kita tidak ada rekod jenayah. Dan daripada 7 orang yang kita tangkap ini, 5 positif dadah dan 2 negatif. Turut disita 4 buah kenderaan pelbagai jenama serta sejumlah barangan kemas dan jam tangan bernilai RM424,750. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B ADB 1952. 5 lelaki termasuk pelajar sekolah ditahan polis selepas disyaki merogol seorang remaja perempuan 14 tahun bulan lalu. Kesemua suspek berusia 16 hingga 21 tahun itu ditahan secara berasingan di sekitar daerah Kelang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner S. Vijaya Rao, penahanan itu dilakukan selepas pihaknya menerima laporan dari ibu mangsa kemarin. Hasil siasatan awal, pihak polis mendapati pada 12 hari bulan 8 2022 jam lebih kurang 8 malam juga, mangsa telah dibawa oleh rakannya pergi ke rumah seorang lagi rakan. So, semasa berada di situ, mangsa telah dirogol oleh abang rakannya, iaitu bersama-sama dengan 4 orang kawannya. Tambah Vijaya Rao, hasil ujian air kencing ke atas kesemua suspek didapati negatif dadah. Mereka kini direman selama 5 hari bermula semalam sehingga 23 September ini bagi siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 375(B Kanun Kesiasaan iaitu rogol berkumpulan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelupusan barang kes di Balai Polis Kapar, Kelang. Operasi mencari dan menyelamat Cari Lamat Mangsa yang dilaporkan hilang di Pulau Talang-Talang Sematan pada Jumaat belum menemui petunjuk baharu. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus, keluasan sektor pencarian diperluaskan lagi merangkumi 94.77 batu nautika persegi. Menerusi kenyataan media, beliau menambah sektor pencarian yang memasuki hari keempat hari ini dibahagikan kepada 2 sektor utama meliputi kawasan pencarian di lokasi penemuan jet ski sekitar perairan Tanjung Sipang, Sempadi dan Laut Lepas serta Sematan Lundu. Seramai 86 orang menyertai operasi cari lamat itu, melibatkan Maritim Malaysia, Pasukan Polis Marin, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Sarawak Coast Guard dan unit drone PDRM. Lee Chong Long, 46 tahun yang melakukan pandu uji jet ski bersama seorang rakan di perairan laut Pulau Talang-Talang telah dilaporkan hilang 16 September lepas.
Seorang lelaki Rohingya yang dipercayai terlibat dengan kes samun bersenjata di sebuah rumah teres dekat Lintang Delima Gelugur Sabtu lalu ditahan polis. Ketika serbuan, suspek berusia 25 tahun itu sedang memandu kereta bersama dua lagi rakannya berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ara Bayan lepas. Bagaimanapun, suspek bertindak melarikan diri dengan mengundur kereta sebelum melanggar motosikal yang dinaiki anggota polis yang menjalankan serbuan. Pihak polis terpaksa melepaskan 2 das tembakan pada bahagian kiri tayar hadapan kereta suspek. Suspek kemudiannya melarikan diri dari lokasi serbuan sebelum berjaya diberkas berhampiran Spice Arena, Relau. Difahamkan polis kini sedang mengesan 2 lagi rakan suspek yang dipercayai warga negara sama. Tahap kebolehpasaran pelatih Giat Mara mencapai lebih 80% bagi tempoh 6 bulan hingga setahun selepas graduasi. Menurut pengerusi Giat Mara Malaysia, Datuk Dr. Din Adam, ia sejajar hasrat kerajaan melahirkan graduan kompeten terutama sebagai usahawan dan tenaga kerja mahir berpendapatan tinggi selepas tamat pengajian. Kebolehpasaran kita antara 80 hingga 90%. Nilai average negara lebih kurang 85% dan ada negeri yang sampai 90%. Dia bergantung kepada budaya setempat. Di Kelantan dia sampai 90% sebab budaya kerja yang ada kepada orang Kelantan tu memang dah tinggi lah. Kalau kita tengok budaya keusahawanan dah tinggi. Sebenarnya dia bergantung pada soal. Sebab itu kita pun dalam soal semacam ini kita melihat kepada kita bincang dengan pengurusan di peringkat dipanggil giat kawasan, pusat giat kawasan. Dia kita tengok apa kekuatan, apa yang boleh dibantu. Ini semua akan dilihat sebagai satu nilai bagaimana untuk kita bangun ke hadapan. Kesedaran terhadap sektor kemahiran turut membuka peluang kebolehpasaran pelatih institusi berkenaan. Transformasi Giat Mara dengan setiap lepasan menerima 2 sijil merangkumi Sijil Profesional Giat Mara dan Sijil Kemahiran Malaysia SKM turut meningkatkan kualiti pelatihnya. Terdahulu beliau menyempurnakan Majlis Graduasi Giat Mara 2022 di Kuantan. Bertemu kembali. Kita mulakan dengan perkembangan Sukan Malaysia Sukma 2022. Atlet kanu wanita Terengganu Syahidah Ashikin Rusli menjadi atlet paling cemerlang setakat ini dengan membolot keseluruhan 4 emas, 2 perak dan 1 gangsa. Lebih cemerlang, beliau turut berjaya memecahkan 4 rekod kebangsaan setakat ini. 2 emas dan 2 rekod kebangsaan baru berjaya dilakar dalam acara kayak individu K1 200 meter wanita dan kayak berpasangan K2 200 meter wanita bersama Anis Unaizah Matsu. Sebab atlet wilayah ni dia main SEA Games. Jadi dah expect langsung untuk dapat pecah rekod menang ni, dah expect langsung. Dia sebelum ini menyumbang 2 emas dan turut mencatat 2 rekod kebangsaan kayak individu K1 1000 meter dan kayak individu K1 500 meter individu. Momentum kejayaan kontingen Johor dalam Sukan Malaysia Sukma ke-20 diteruskan kem menembak. Skuad wanita Johor berjaya merangkul kejuaraan bagi acara 10 meter air pistol berpasukan hari ini. Lebih menarik, gandingan Nurul Syasha Nadiah Muhammad Arifin dan kakaknya Nurul Heriani Arfida serta Mumtazah Syahidah Syamsuri mencatat kutipan 1,699 mata sekaligus memecahkan rekod kebangsaan iaitu 1,692 mata yang dicipta sendiri dalam satu kejohanan 2 tahun lalu. Rekod lama itu dilakar gandingan Nurul Syasha, Nurul Heriani dan seorang lagi atlet menembak Khairul Nabiha Baharin. Pada acara berkenaan, mereka mengetepikan cabaran gandingan penembak dari Selangor yang mengumpul 1,670 mata di tempat kedua, sementara wilayah persekutuan meraih gangsa dengan 1,648 mata. Nak kata pressure tu tak adalah sangat, cuma lah tanggungjawab sebagai atlet tu untuk untuk kumpul pingat untuk Johor dan
kita orang cuba sedaya upaya kami untuk dapatkannya dan alhamdulillah kami berjayalah. Dalam pada itu, Nurul Syasha yang merupakan atlet kebangsaan turut menambah koleksi emas pribadinya bagi acara sama kategori individu. Dia mencatat kutipan 235.1 mata menewaskan penembak Selangor Dina Batrisya Adi Azhar di kedudukan kedua, manakala pingat gangsa milik Mumtazah Syahidah. Sementara itu, bagi acara 25 meter pistol berpasukan lelaki menyaksikan Pahang meneruskan dominasi dalam sukan menembak selepas muncul juara dengan mengumpul 1,693 mata. Gandingan Azrul Akmal Zulkifli, Muhammad Adib Abu Hassan Asyairi dan putera Muhammad Akram Idham Zunaidi menewaskan wakil Johor yang mengutip 1,650 mata di tangga kedua dan Selangor membawa pulang pingat gangsa dengan 1,635 mata. Azrul Akmal turut menceriakan kem menembak Pahang selepas turut muncul juara acara sama bagi kategori individu. Selepas hari kedua, persaingan bagi merebut juara keseluruhan sukan renang masih terbuka dengan wilayah persekutuan Johor dan Sabah mendahului senarai pungutan pingat. Wilayah persekutuan kini mendahului dengan 4 emas, 4 perak dan 2 gangsa. Johor mengekori rapat dengan 4 emas, 2 perak dan 1 gangsa. 3 pingat emas kontingen Johor disumbangkan oleh Tan Rujin bagi acara 100 meter kuak dada, 200 meter kuak lentang dan 200 meter individu medley. Manakala Sabah turut menghampiri dengan 3 pingat emas hasil sumbangan Lu Yibing. Saingan dari sukan renang akan memasuki hari ketiga dengan 7 pingat emas ditawarkan. Sementara itu, bintang baru sukan renang Lu Yibing enggan menyertai skuad kebangsaan meskipun sudah meraih 3 pingat emas di Tamasya Sukma 2022. Pemegang rekod kebangsaan bagi acara 100 meter gaya bebas wanita itu mahu memberi fokus kepada pencapaian pelajaran seimbang dengan prestasi renangnya. Dia telah 2 kali menolak tawaran menyertai skuad kebangsaan. Sebab mau fokus studies dan swimming. Both kena like same lah. Sebab mau fokus dua-dua. Tak boleh sebab nak boleh tu swimming satu high, satu tu academics like low lah. Mau fokus semua. Jelas Yibing, dia berhasrat untuk menyambung pengajian dalam bidang veterinar di luar negara, sama ada di Amerika Syarikat, United Kingdom ataupun Australia. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.